Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 44 buah restoran dan kedai makan dengan 75 hidangan terbaik Brunei memenangi Anugerah Makanan Brunei 2020 atau Brunei Food Awards 2020. Majlis penyerahan anugerah diadakan malam tadi di Mulia Hotel Berakas. Penyampaian anugerah disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber Utama dan Pelancongan. Chop Jing Chiu dan Nasi Katuk Mabuhay menerima Lifetime Achievement Award sekaligus menjadi sebahagian daripada budaya makanan bagi Brunei. Anugerah Makanan Brunei mengiktiraf dan memberi anugerah kepada makanan terbaik di negara Brunei Darussalam. Anugerah seumpamanya tidak hanya memberi penghargaan kepada makanan terbaik, namun turut diberikan kepada individu yang menghasilkan makanan berkualiti di negara ini. The BIBD Youth Empowerment Summit atau BIBDYES melabuhkan tirainya malam tadi dengan para peserta diberi peluang berkongsi pengalaman bersama para menteri pada majlis makan malam penutupan BIBDYES. Terdahulu diadakan Fun Run BIBDYES sejauh 2 km bermula di kawasan Jambatan Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi BIBD. Yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan. Yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Abdul Muttalib bin Pihin Orang Kaya Seri Setia, Datuk Paduka Haji Muhammad Yusof, Menteri Pengangkutan dan Info Komunikasi, dan Yang berhormat Major Jeneral Besara Datuk Paduka Seri Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Semasa majlis penutupan, para peserta diberi peluang untuk mengongsikan dapatan dan pengalaman yang diperolehi semasa persidangan 2 hari BIBDYES. Semasa persidangan tersebut, beberapa sesi plenari diadakan yang menggariskan beberapa topik yang memacu ke arah pemerkasaan belia. Di samping itu, para peserta juga diberi peluang untuk mengongsikan aspirasi masing-masing bagi masa depan negara Brunei Darussalam. Perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam. Tiada kes jangkitan baru COVID-19 dicatatkan setakat kemarin dengan 1 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Dalam siaran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19, Kementerian Kesihatan maklumkan jumlah keseluruhan jangkitan kekal 152 dengan kes yang sembuh seramai 148 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei lalu, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 11 kes. 712 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, manakala seramai 9,256 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac lalu. Sementara itu, 96 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 79,238 ujian. Makmal lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Persatuan Basmi Dadah Negara Brunei Darussalam Basmida menganjurkan majlis tahlil bagi almarhum Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Haji Abdul Azim, Ibni Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muazzaddin Wad Daulah. Majlis yang diselajurkan dengan Majlis Khatam Al-Quran itu diadakan di Masjid Suri Sri Begawan Raja Pengiran Anak Damit, Kampung Mandang, Magis. Hadir Datin Haja Masni binti Haji Muhammad Ali yang dipertua Persatuan Basmida.
Juga hadir Dayang Hajah Linda Aini Abdullah, Naib Yang di-Pertua Persatuan Basmida selaku pengerusi majlis. Dalam memperluaskan lagi hubungan antara kampung, Kampung Setia A dan B dan Kampung Sungai Kebun kemarin menjalin memorandum persefahaman MOU dalam bidang perekonomian. Majlis penandatanganan diadakan di Rumah Pemangku Penghulu Mukim Sungai Kebun yang juga Ketua Kampung bagi Kampung Setia A dan B dan Sungai Bunga. MOU ditandatangani oleh Awang Wafi bin Haji Wasli, Setiausaha Majlis Perundingan Kampung Setia A dan Awang Muhammad Husaini bin Ali Hassan, Setiausaha Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga. Majlis penandatanganan disaksikan oleh Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Kamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara selaku Penghulu Mukim Kota Batu dan Penghulu Mukim Kianggeh. Melalui MOU ini, kedua-dua kampung akan bekerjasama dalam pelbagai bidang yang termaktub di dalam dokumen perjanjian dalam usaha memajukan lagi kampung masing-masing dengan kegiatan kemasyarakatan, keagamaan dan sebagainya. Ke arah memupuk nilai-nilai individu khususnya para belia, program Kem Belia Muslim mengadakan program khidmat masyarakat. Program mengagihkan barangan keperluan dapur kepada 28 penerima dari golongan asnaf wakil miskin di daerah Temburong. Pengagihan disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Haji Imran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sebagai salah satu aktiviti Brunei December Festival 2020, program disertai oleh 138 peserta daripada kalangan belia masjid di seluruh negara. Ianya diungkapkan oleh Jabatan Haliwal Masjid dengan kerjasama Jabatan Kemajuan Pelancongan Kementerian Sumber Utama dan Pelancongan. Antara lain tujuannya untuk mengisi masa lapang dan aktiviti para belia masjid semasa cuti persekolahan selain melatih mereka mendekatkan diri dengan masjid dan mengikuti aktiviti masjid. Patuhi segala peraturan ketika berada di jalan raya. Keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita semua. Kembali selepas ini. Okay, Mira. So, sekolah tadi mesti pakai. Okey, Bapa. Seorang lelaki puak dusun memilih agama Islam sebagai pegangan hidupnya yang baharu setelah melafazkan 2 kalimah syahadah dalam majlis pengislaman yang berlangsung di kediaman beliau di Kampung Pat Nunok, Jalan Lamunin, daerah Tutong. Awang Edi Martin Hong, 23 tahun, kini dikenali sebagai Muhammad Edi Al-Matin bin Hassan Hong. Hadir semasa majlis pengislaman ini Yang Berhormat Awang Haji Omar Ali bin Esong, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Sepanjang Januari 2020 hingga November 2020, seramai 369 orang telah memeluk agama Islam di negara ini dan seramai 115 orang daripadanya adalah dari daerah Tutong. Belia Islam kini berada di era yang amat mencabar dan sering dikaitkan dengan isu sosial dan aktiviti yang tidak bermoral. Oleh itu, mereka perlu dibekalkan dengan keimanan, ilmu pengetahuan secara perlahan, seterusnya menjadi ejen bagi perubahan negara pada masa hadapan. Bersempena Brunei December Festival 2020, program Muslim Youth Camp 2020 telah diadakan dan majlis penutupan diadakan di Jami Asri Hasanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Penyampaian sijil penyertaan kepada para peserta disempurnakan oleh Awang Haji Muhammad Serudin bin Haji Timbang, pemangku Setiausaha Tetap di Kementerian Hal Ehwal Agama.
Program selama 2 hari ini disertai 150 orang dari kalangan belia dan belia wanis masjid. Terdahulu Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah Halih Wal Masjid dalam ucapan alu-aluan yang menjelaskan perhatian terhadap para belia dengan menyalurkan pelbagai program yang berfaedah adalah sebagai tanda menunaikan tanggungjawab beragama yang sempurna. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan sedikit-sedikit penghargaan dan terima kasih pada Yang Mulia Ustaz Muhammad Saudin. Sepanjang program pelbagai aktiviti menarik diadakan antaranya tazkirah, motivasi, khidmat diri, membuat lawatan dan kerja amal. Antara lain matlamatnya untuk membimbing belia dan membiasakan pergaulan sihat dalam kalangan masyarakat di samping memberikan ilmu pengetahuan agar menjadi belia harapan agama, bangsa dan negara. Juga hadir Awang Haji Zul Zalani bin Haji Osman, pemangku pengarah kemajuan pelancongan. Kami dapat berkenalan sama belia-belia yang lain, mengenal tata cara solat yang lurus, macam mana perbuatan solat yang lurus, apa yang patut dibuat ketika solat dan apa yang patut ditinggalkan dalam solat lah. Kami boleh memanfaatkan benda ini dengan mengajarkannya kepada orang lain. Kami diajar untuk bekerjasama dan cara untuk berkomunikasi dengan rakan-rakan dan kreativiti. Kami juga ada diajar cara untuk keusahawanan. Memandangkan masa ini pengangguran makin meningkat, dengan belajar keusahawanan kami boleh memanfaatkan inilah untuk nanti untuk buat bisnes sendiri. Sebanyak 10 keluarga fakir miskin golongan asnaf mu'alaf yang berdaftar di bawah unit dakwah daerah Belait dan 20 orang pelajar miskin asnaf mu'alaf di daerah berkenaan menerima sumbangan bantuan dalam program Ikhlas DOA atau Day of Action. Program bersempena dengan Hari Sukarelawan Antarabangsa ini berlangsung di Pusat Belia Belait. Penyampaian sumbangan disempurnakan oleh Awang Ramli bin Haji Jamudin, pegawai daerah Belait. Program dianjurkan oleh Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam dan BDO Company dengan kerjasama unit dakwah daerah Belait. Objektifnya antara lain bagi sama-sama melibatkan diri dalam program kesukarelawanan Hari Bertindak 2020 di samping berbagi keceriaan bersama golongan yang kurang berkemampuan yang memerlukan sokongan dan bantuan dalam meringankan bebanan mereka terutama sekali kepada keluarga baru golongan asnaf mu'alaf di daerah berkenaan. Mercu tanda Bukit Bendera dan mercu tanda lereng Bukit Pekan Tutong dibaik pulih dengan warna yang lebih bertenaga, menarik dan sesuai dengan lokasinya yang strategik. Aktiviti tersebut merupakan salah satu acara Minggu Kreatif dan Inovasi Tutong 2020 yang dikenalikan bersama Jabatan Daerah Tutong, Jabatan Bandaran Tutong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Tutong. Hadir Awang Ajmin bin Haji Meludin, pemangku pegawai daerah Tutong. Mercu tanda Bukit Bendera dibina pada 27 Disember 2014 dan menjadi salah satu tarikan di daerah Tutong, manakala mercu tanda di lereng Bukit Pekan Tutong dibina sekitar tahun 1980-an. Minggu Kreatif dan Inovasi Tutong 2020 ini diadakan sebagai wadah ke arah membudayakan masyarakat yang kreatif dan berinovasi serta mampu menyumbang kepada kemajuan negara. Selain itu, ia juga dilihat sebagai pemangkin bagi menggerakkan program-program kreatif dan inovasi melalui pendekatan Hall of Nation. Tamu besar Temburong yang bermula 12 Disember lalu menerima sambutan menggalakkan dari orang ramai sama ada penduduk daerah Temburong atau dari daerah-daerah lain. Dianjurkan di Padang Dewan Kemasyarakatan Pekan Bangar, tamu yang sepatutnya berakhir kemarin telah dilanjutkan selama 2 hari lagi bermula hari ini 14 dan 15 Disember 2020 dari pukul 8 pagi hingga 4 petang. Inisiatif Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Daerah Temburong dengan kerjasama Jabatan Daerah Temburong ini bertujuan untuk menarik orang ramai dari dalam dan luar daerah untuk melancong ke daerah berkenaan di samping bantu aktiviti perekonomian Majlis Perundingan Mukim dan Kampung. Pelbagai jualan dan aktiviti turut disediakan.
Sebilangan ibu bapa mungkin tidak tahu atau belum mempunyai perancangan untuk meluangkan masa bersama anak-anak melawat tempat-tempat menarik semasa musim cuti penggal persekolahan ini. Bagi ibu bapa yang belum ada perancangan, anda boleh mengunjungi Toy Museum by the River yang pasti berikan pengalaman yang berbeza. Laporannya bersama kru Mojo RTB. Menggamit nostalgia zaman kanak-kanak. Itulah yang dirasakan oleh sebahagian pengunjung. Sebaik saja menjejakkan kaki di Toy Museum by the River di kampung Sungai Akar. Pelbagai koleksi permainan yang vintage dan eksklusif sekitar tahun 1960-an dipamerkan di museum ini. Waktu damit, saya sayang saya punya toys. So, selepas main, mamaku selalu cakap mesti masuk dalam plastik atau masuk dalam kotaknya, sayang kotak, macam-macam. So, sewaktu kami pindah rumah, kami buka itu kotak, nampak itu toys banyak yang belum dilihat selepas 20 tahun. Ya. Sebab saya pun tinggal di luar negeri, banyak tempat dan saya pun ternampak atau sudah mengunjungi banyak museum, dan saya rasa kami mesti ada satu cabaran untuk mencapai satu tahap semacam luar negeri. Menariknya, museum ini menyediakan lebih 50 buah stesen selfie yang memberikan peluang kepada orang ramai untuk merakamkan kenangan bersama pelbagai karakter yang diminati. Bagaimana mau muat 50 selfie station dalam sini? Bagaimana mau buat yang beribu toys dalam sini? That's the greatest challenge. So, dari segi harta, kami pun decided ada indoors, ada outdoors, ada dalam bumbung, like that. Yeah. Dengan mengunjungi museum ini, ia secara langsung dapat mendidik anak-anak kita ni untuk menjaga permainan mereka dengan baik. Selain menanam sifat menghargai pemberian orang atau yang diberi sendiri. Ambillah peluang dengan mengunjungi museum ini, juga dengan memperkenalkan permainan ketika zaman kanak-kanak kepada anak-anak Auda. Alhamdulillah, it's an eye opening lah bagi kami, macam ni orang something new lah di Brunei ni. Ini industri yang bagus, especially kanak-kanak cuti sekolah. So this is the good opportunity lah for the youth as well. Berita sukan, 257 peserta menyertai acara amal Fun Walk, Run and Cycle Pusat Ihsan Al-Amirah Al-Hajah Mariam yang diadakan di Taman Bukit Perayaan, daerah Temburong. Hadir Pengiran Muhammad Amir Rizal bin Pengiran Haji Mahmud Setiausaha Tetap Pentadbiran Kewangan dan Estet Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Acara diteruskan dengan pelepasan kategori berbasikal sejauh 30 km dan walk and run sejauh 5 km. Acara seumpamanya bertujuan untuk mengumpul dana bagi membiayai perbelanjaan dan perkhidmatan yang telah dan akan dirancang untuk dilaksanakan bagi kesejahteraan insan-insan istimewa di Pusat Ihsan berkenaan.